Jadi kita sampai kepada nasihat yang ketiga. Dan kita sampai pada muka surat 15, kitab Jawi itu 15, muka surat 15. Akhir sekali kita di perenggan yang terakhir rasanya. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bi qiraati. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu ini. Ini satu perbandingan bagaimana orang nilai amal dengan nilai ilmu. Kedua-dua ni penting. Sebab ilmu tanpa amal jadi sia-sia. Amal tanpa ilmu tak sah terus. Semayang jamak yang kita cerita tu, dia dah sampai Brunei, telefon kita, macam mana Ustaz, saya nak duduk Brunei 2 hari 3 malam, boleh tak jamak kasar? Boleh. Jamak kasar ni macam mana Ustaz? Balik Malaysia belajar lain lah saja. Pasal tak sah nanti dia semayang. Dia tak belajar rupanya. Dia tak belajar. Jadi kedua-dua ni penting. Kadang-kadang amal tu sampai dulu kerana dia tarik, mengikut. Bukan semua orang yang semayang jenazah dia faham. Tapi sebab senang, angkat takbir Allahu Akbar, orang kumakamit, dia pun kumakamit. Dia tak rukuk je. Sebab sempit, tidak ada rukuk juga. Kemudian datang ilmu kemudian. Maka bila amal tu dengan ilmu, barulah sah di sisi Allah Subhanahu wa. Ada orang ilmu sampai dulu, belajar sana, belajar sini, faham itu, faham ini, apa semua tu, tapi tak buat pun. Yang bercakap pasal semayang, ramai tak semayang. Ramai yang tak semayang. Yang bercakap pasal zakat, ramai yang tidak berzakat. Khutbah Jumaat Masjid Ar-Ridwan, Jumaat baru ni, 1000 lebih ke berapa yang bayar zakat? Ada 1 juta, berapa juta? 1 juta lebih senarai yang layak. Tu. Bukan semua orang beramal walaupun dia telah memiliki ilmu. Dan ilmu tu dia cukup faham. Kerana halangan apa? Halangan nafsu. Kerana itu disebut dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu illa mar rahima rabbi. Nafsu ni sentiasa bawa jahat, kecuali dia banyak ilmu ke, dia ni anak orang soleh ke, dia ni keturunan orang alim ke. Tidak. Siapa yang mendapat rahmat Allah sahaja terselamat daripada hawa nafsu dia. Kerana itu dia kata, jika engkau telah belajar 100 tahun lamanya, dia kalau duduk pondok ni, kata tuan guru, untuk masak paling minimum 13 tahun. Tapi mengajilah, bukan duduk saja mengaji. Taat pada tuan guru, khidmat kepada tuan guru 13 tahun. Belajar kitab tu, belajar matan ni, belajar bahasa Arab ni, belajar mantik, belajar ilmu alat, 13 tahun. Tu. Ini dia kata 100 tahun kamu belajar, dan kamu ada 1000 kitab. Ini bukan budaya kita ni. Patut dekat rumah kita tuan-tuan ada maktabah dipanggil, perpustakaan, koleksi kitab, koleksi buku-buku bacaan yang memberi manfaat. Kita beli satu, kita letak. Kita beli satu, kita letak. Jiran kita datang, ditumpang baca, dapat pahala. Patut ada tu kat rumah kita tu. Bukan Quran semata-mata. Apa saja bahan bacaan yang baik, yang tidak merosakkan akidah, yang tidak melalaikan daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpul jadi satu perpustakaan. Tu. Tapi orang ni dia menghimpunkan 1000 buah kitab. Engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu. Antara sebab manusia boleh mengamalkan ilmu, tewasnya nafsu dia tu. Sebab nafsu dia tak nak buat ibadat. Pasal apa tewas nafsu dia? Kerana dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal, bertambah-tambah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita tengah beramal ni, kita tengah menuntut ilmu. Pasal kita faham pentingnya menuntut ilmu tu, maka Allah sedang menurunkan rahmat dia.
sedang menurunkan rahmatnya, sabit dengan Sahih Bukhari. Dalam hadis Bukhari dia sebut, apabila berlaku majlis-majlis yang baik, majlis-majlis zikir, sama ada menuntut ilmu, sama ada pengajian Al-Quran, apa saja majlis-majlis yang menyebut akan nama Allah, mengingatkan manusia kepada Allah, maka berbondon-bondon malaikat akan turun kepada majlis tersebut untuk mendoakan kerahmatan bagi dan pengampunan bagi orang yang ada dalam majlis-majlis yang baik tersebut. Ada pun majlis-majlis yang maksiat, malaikat awal lagi telah pun lari. Tidak ada malaikat rahmat ketika majlis-majlis maksiat berlaku, kecuali malaikat yang menurunkan balak. Dia akan turun. Sekiranya diperintahkan turunkan balak di situ, dia akan turun. Runtuhlah stadium tersebut. Runtuhlah stadium tersebut. Dah bersorak-sorak tengok konsert, keluar-keluar motor hilang, kereta hilang, kereta kena pecah. Orang masjid ramai kereta dia kena pecah. Itu jalan yang lain. Itu sebagai satu ujian ataupun ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hendak menguji kesabaran. Tapi orang yang keluar daripada maksiat, itu adalah inzar, peringatan, amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan dapat rahmat Allah lebih lagi apabila kita mengamalkan sesuatu amal yang kita tahu. Kita amal yang kita tak tahu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak beramal itulah halangan dia banyak. Kita belajar Minhajul Abidin, Aqabah yang pertama tu dipanggil awa'id. Pertamanya dia kata dunia tu sendiri menjadi ujian kepada engkau untuk engkau buat taat kepada Allah. Yang keduanya makhluk, iaitu manusia, menghalang engkau daripada beribadat kepada Allah. Dulu kita dah baca hadis daripada syarah Bahrul Mazi, ayat Al-Quran suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Manusia ni tuan-tuan, sesat macam mana pun orang, trend tu begitu hebat diperkatakan dan diamalkan di seluruh dunia, tapi dia ni orang yang memiliki hidayah, dia akan tetap dengan jalan-jalan Islam. Dia tidak terpengaruh. Tinggal lagi, walaupun dia tidak terpengaruh, dia mengamalkan satu-satu syariat tu penuh dengan penghinaan daripada manusia. Manusia ni dia suka hina orang, dia suka pelekeh orang, dia suka perli-perli orang. Maka bagi orang yang nak beribadat ni, bila kena perli, bila kena pelekeh ni, kadang-kadang dia tak tahan, ditinggalkan ibadat tersebut. Itu pun riak. Kerana apa? Meninggalkan ibadat kerana makhluk. Tak? Jadi kita buat je lah ibadat tu. Sebagaimana kita belajar minggu lepas, riak ni ialah satu keadaan di mana dia tak boleh kena kritik. Jadi kalau kita buat baik, orang duk kata juga, kita dah tahu dah, kita beribadat bukan harap apa-apa daripada manusia. Dah pandai sangat dia tu mentadbir. Bagi dia AJK tengok berapa tahun dia boleh buat, berapa elok dia boleh buat. Kita bertungkuh lumos, habis pahala AJK 4 tahun. Bukan senang. Keadaan kita tu meluap-luap nak memberitahu perkara tersebut. Maka bila bagi tahu dah berlawan cakap, bila berlawan cakap dah bertengkar, bila dah bertengkar bermasam muka, bila bermasam muka tidak bertegur siapa apa semua, berbagai-bagai kemudaratan timbul lepas tu. Sebab tu nak kena sabar je. Tu nak kena sabar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apa yang diusahakannya. Ini syariat. Ini syariat. Dia kata kita tak akan dapat apa-apa melainkan apa yang kita usaha. Itu dipanggil syariat. Hakikatnya, usahalah macam mana pun, ketentuan tu daripada Allah Subhanahu. Hakikat kita letak ilmu tu di sisi Allah. Kita usaha dapat, alhamdulillah. Kita usaha tidak dapat, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa. Kalau salah faham nanti dia kata kami yang berusaha kami dapat. Apa salah nak kena zakat pula? Kami dah hantar di tuition yang terbaik, kenapa 5B? Tak, tu semua bila sampai waktu keputusan tu sampai, masa itulah kita pakai hakikat. Segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam berusaha, sebelum takdir tu sampai, sebelum takdir tu sampai, maka hendaklah kita
melipat gandakan usaha mengikut apa yang kita nak. Kalau kita nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, telah pun diberitahu jalan-jalan dia. Sekiranya tak nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala atau tak berapa yakin, ataupun dia terlupa, dia seronok dengan jalan kemaksiatan, telah diberitahu jalan ni membawa dia ke mana. Kerana perkara-perkara yang hak dan batil itu jelas. Jelas. Tinggal tengah-tengah tu perkara-perkara yang menjadi kita taradud, berbelah bagi, was-was. Was-was. Perkara tu hukum tak jelas. Kita jumpa seekor ikan rupa macam babi, contohnya lah. Sebiji macam babi rupa dia, tapi duduk dalam air. Nak panggil babi air tak pernah jumpa nama tu. Nak makan ke tak nak makan? Dia kalau ikut hukum, semua haiwan di laut tu yang apa semua tu halal. Katalah taradud atau berjumpa benda makanan yang pelik-pelik, taradud, was-was, maka syarak kata tinggal tu lebih baik. Ambil yang yakin. Pada perkara hukum yang tak jelas, nak semayang fardu tak payah istikharah lah, benda wajib. Nanti aku istikharah dulu, nak boleh semayang ke tak semayang zuhur ni sekarang. Nampak kelam tak boleh semayang ustaz. Benda fardu, benda haram, tak payah istikharah, tak payah taradud lagi dah. Kalau taradud itu bisikan-bisikan syaitan. Benda hukum tak jelas. Tak? Pasal benda tak jelas ni, kalau syak, dia akan jatuh hukumnya haram. Dia akan jatuh hukumnya haram. Jadi kita beramal, kita usaha. Itu syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila kita berusaha, mesti ada satu keputusan daripada usaha tersebut. Mungkin keputusan itu datang selepas 3 bulan, mungkin keputusan itu datang dalam masa 1 jam. Bila sampai keputusan, kalau benda yang kita kendaki itu berjaya, maka itulah syukur kepada Allah. Yang kita usaha itu bertepatan dengan kehendak Allah. Apabila kita berusaha, ikut track record, ikut kebiasaan, memang berjaya, tiba-tiba gagal, kita bersangka baik kepada Allah, sebab Allah ni dia tidak zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak memberati atas kamu perkara yang kamu tak mampu nak tanggung. Kalau Allah bagi kita sakit, sebenarnya kita boleh tanggung, sekiranya hati kita bersih, memandang kepada orang yang sakit ni diberi ruang oleh Allah untuk diampunkan dosa dia. Cuma statement tak ada. Tu. Orang yang diuji dengan berbagai-bagai masalah kerana nak dinaikkan darjat dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu menyangka cukup dengan mengatakan engkau ni beriman kepada Allah, tunggu sampai aku uji. Bagi uji ni memang tempat manusia kenalah. Bila-bila masa terdedah kepada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita dengar orang macam frustrated. Semayang kita makin semayang ustaz, makin kuliah ilmu apa semua tu. Dulu kita senang je, tak semayang pun, tak kuliah pun okey je, tak banyak. Tapi sejak ni makin nampak dia tak perasan benda tu yang mengampunkan kejahilan dia dulu tu. Nak tunggu dia istighfar berapa kali satu hari, nak tunggu dia tahlil lagi sikit. Cuba tuan-tuan ingat last kali tahlil arwah bila tuan-tuan pergi? Lepas tu, kalau tak ada tahlil arwah hari tu, berapa banyak kalimat la ilaha illallah yang dizikirkan sampai geleng kepala? Mungkin tidak ada. Kadang-kadang perkara-perkara sebut kematian tu kena pada keluarga dia. Kita dijemput tahlil, dapat menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah di sebalik satu perkara yang berlaku tersebut. Baru ni ada seorang meniaga kat sekolah kantin, dia dah tak nak meniaga, tutup perniagaan dia. Mungkin dia mengalami kesusahan, tapi saya dapat rahmat. Peti sejuk dia bagi, dapur dia bagi, pinggan mangkuk, gelas teh tarik dia bagi. Tak payah keluar duit dah. Satu diuji oleh Allah dengan kesusahan, satu diuji oleh Allah dengan nikmat. Itu akan diuji oleh Allah dengan nikmat. Adakah engkau bersyukur dengan nikmat tersebut? Satu tempat bermasalah, satu tempat jadi rahmat. Masalah orang lain tu memberi rahmat kepada orang lain. Itu. Jadi kita ukurlah diri kita, apa yang kita nak.
Kalau kita kata kita nak ada teman dalam kubur, maka telah ada hadis yang menyebut, bacalah surah Tabarakallazi biyadihil mulki wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu syariat dia. Memang secara akalnya kita baca, hafal sekalipun tiap-tiap malam kita baca, kalau ahli neraka juga, tapi yang tu hakikat kita tak tahu. Maka kita ambil syariat tu, jalannya telah dibentangkan, ya tak? Tapi kalau kamu dah belajar ni, dia dah kata belajar 100 tahun, 1000 kitab dah hafal, tapi tak buat, maka kamu tidak akan duduk di laluan tersebut. Tekanan. Yang ketiganya ialah lepas manusia, lepas manusia syaitan. Lepas syaitan ialah nafsu kamu. Ni musuh-musuh kita. Zaman sekarang ni lah yang dikatakan bila kita nak beramal dengan amal yang soleh, kena berlaku pengasingan diri. Nabi pesan, bila zaman ni dah karut, kamu tetaplah dalam rumah kamu. Banyakkan masa tu di rumah. Di rumah kita boleh baca kitab-kitab kita sikit. Di rumah kita boleh belik-belik nota-nota yang kita tulis masa kuliah dah 5 jilid tapi tak pernah disentuh. Ya tak? Amal macam-macam dah belajar, tapi tak banyak yang kita dapat. Masa tu kita ulang baca. Kerana bila keluar sahaja tanpa keperluan, tak ada apa-apa. Pergi pameran tu, tadi ada satu pesta dekat Taman Seri Gombak. Kedai kasut buat pesta, lawan tu lawan ni, semua maksiat tu. Percampuran aduk lelaki. Itu kalau kita tidak berniat datang untuk maksiat sekalipun, mata kita apakah boleh dikawal, telinga kita apakah boleh dikawal, semua tu mengundang dosa. Nabi kata, banyakkan masa kamu di rumah. Tu kurangkan aktiviti luar yang tidak ada keperluan syariat. Pantang proton keluar model baru, pagi lagi sampai. Dia punya kancil pun tak larat nak bayar, tapi sibuk sungguh tiap-tiap kali proton keluar model baru. Dia bukan boleh beli pun. Tu benda yang tidak berfaedah, contoh dia tu. Tak berfaedah. Pasar malam dia boleh elak, tapi dia minat betul pergi pasar malam. Tak tahu kenapa. Minat tu satu pembaziran. Kita pergi pasar malam kerana ada keperluan. Kita bekerja pagi sampai petang, nak pergi tempat lain dah tak sempat, pasar malam lah. Kebetulan dia dekat dengan rumah. Balik kerja, kita pun singgah. Lepas tu kita sembahyang maghrib, sempat lagi ke surau, kita ke surau. Itu tak apalah. Ni jadi ada jenis kaki ronda. Sama macam pasar Ramadan. Dekat Taman Melawati tu ada 4-8 row rasanya. Pusing, dia survey dulu. Habis jumpa longkang kat tepi jalan tu besar. Pusing balik baru dikaut dengan bergesel dia, dengan itu dia, dengan ni mata dia. Ya Allah. Ini contoh-contoh perkara-perkara yang memang tidak bermanfaat. Nabi kata lebih baik duduk rumah. Kalau tak boleh kawal, lebih baik kamu duduk di rumah. Tengok Tok M. Jerry itu mudarat dia lebih rendah daripada keluar dosa mata ni. Macam itu. Kemudian Nabi pesan yang kedua, jaga lidah. Sebab dia kata kamu akan dapat, Allah berkata, apa yang kamu usahakan, kamu akan dapat balasan tersebut. Lidah kena jaga. Lidah tu bercakap pada perkara-perkara yang tidak haram. Jangan berkata-kata pada perkara-perkara yang haram. Yang tu paling susah kita nak jaga. Sebab mulut ni, dia suka bercakap. Dia suka bercakap. Sebab tu untung orang bisu, dan untung orang buta. Apalagi dia tu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kalau kita tanya kenapa orang buta ni senang tu, Allah terangkan hati dia. Pasal apa? Dia tidak ada dosa mata, dan dia kurang dosa. Kalau dia bisu, dia kurang dosa mencaci dan sebagainya. Perkataan-perkataan yang kesat. Tak ada, kurang. Ada tu adalah ya, kalau dia tak mengaji ilmu apa semua, dia ada juga dosa tu. Sebab bersangka baik dalam hati, bersangka buruk dalam hati kepada orang lain, itu pun dosa. Tapi yang zahirnya, kita kata dia lebih baik daripada kita. Dia lebih baik daripada kita. Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Kita nak lapang kubur kita, bukan calang-calang orang yang bagi tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah, baca surah Muluk. Kita nak terhindar daripada syaitan hari itu, daripada pagi sampai petang,
bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa perkataan yuhyi wa yumit, digugurkan. Untuk fadilat ni perkataan tu tidak disebut dalam hadis. Bukan kata baca lepas maghrib tadi salah. Fadilat untuk itu lain pula. Kalau nak fadilat yang kita nak cerita ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah 100 kali. Nabi kata, siapa yang dapat lebih baca, maka lebihlah kemanfaatan dia. Kalau dibaca pagi sampai ke petang, syaitan tidak dapat mengganggu dia, tidak berjaya menewaskan dia. Jadi tinggal 3 je musuh yang perlu dia kawal: nafsu, manusia dengan dunia. Setan tak boleh. Macam percaya tak percaya, ni percakapan Rasulullah. Kalau jadi maksiat juga, mungkin sebab nafsu. Kalau jadi maksiat juga, dia ikut kawan dia. Kalau jadi maksiat juga, dia silau dengan dunia tersebut, dunia yang sia-sia tu. Sebab dunia yang sia-sia ni begitu menyeronokkan, kena dengan nafsu. Jadi dunia tu combine dengan nafsu, jatuh manusia kepada maksiat. Tu. Dan keadaan maksiat akhir zaman ni begitu banyak sokongan. Kalau malam Dataran Merdeka tu penuh orang, 31 Ogos ataupun tahun baru, bas sampai pukul 3 disediakan, support untuk maksiat tersebut. Ada konsert Bukit Jalil, kereta api lewatkan. Tapi pada kerja-kerja Islam ni dia payah sikit. Dia payah sikit. Sebab tu mudah manusia tu pergi kepada maksiat. Berbagai-bagai kemudahan yang disediakan. Tak? Tu. Yang ketiganya Nabi kata, utamakan perkara yang wajib ke atas kamu dulu. Ni ketika zaman dah fasik ni, nak mengelakkan daripada ancaman manusia yang mencegah manusia daripada ibadat dan mengajak manusia daripada kemungkaran, ada 3 perkara yang kita kena buat, iaitu di dalam bab uzlah. Pertamanya, duduk rumah banyak. Yang keduanya, bila duduk rumah tu taklah banyak cakap. Kurangkan bercakap perkara yang tidak berfaedah. Kalau berfaedah, 24 jam pun tak apa bercakap. Yang ketiganya, utamakan benda yang wajib pada diri kamu. Utamakan perkara yang wajib bagi kamu. Kadang-kadang anjuran manusia ni, dia niat dia macam baik. Apa? Hari keluarga, baik, untuk merapatkan silaturahim. Tapi game ataupun permainan ataupun keadaan manusia pada waktu berlangsungnya majlis hari keluarga tu, dengan semayang tak hirau, kadang-kadang dengan percampuran lelaki perempuan, akhirnya majlis tu menjadi mungkar. Maka yang tu kita tak payah pergi. Orang yang menuntut ilmu agama, orang yang dah tahu hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sayugia dia berada di sana. Semua tu kerja-kerja menggelapkan hati. Tak bolehlah kita. Sebab itu kita kena faham sungguh-sungguh, apabila kita nak betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memang keadaan kita berbeza betul. 720 degree, bukan 360 lagi. Berbeza betul. Kau ni tak boleh, tu tak boleh. Apa yang boleh? Penyudah orang ni kata apa? Ikut Islam ni semua susah. Dia yang tak faham. Mesti berbeza. Sebab qalilun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang yang betul-betul atas jalan Allah ni, dalam Quran disebut qalilun minal awwalin. Orang-orang zaman sahabat pun dah sedikit dah. Kalau tengok yang sanggup berjihad dalam Badar 313 orang melawan 1000 orang. Maknanya yang mungkar tu ramai. Qalilun minal awwalin, qalilun minal akhirin. Tambah pada zaman fasik ni, berapa orang ulama yang anak kita kenal? Kalau kata banyak sangat ulama tu, lekat 5-6 nama. Bandingkan dengan nama artis. Budak darjah 5 tahu Mawi. Budak darjah 3 tahu, siapa lagi tak tahu? Tu. Boleh sebut Bon Jovi, dia kata, Masya Allah, Bon Jovi. Tu. Zaman tuan-tuan Black Dog Bone. Ya tak? Sebut mesti tahu punya. Macam itu. Sedikit daripada, jadi bila orang yang nak kepada Allah ni sedikit, dan yang tak nak ataupun yang tengah lalai itu ramai,
mestilah cara dia tu berbeza. Mesti cara dia tu berbeza. Bila berbeza, maka datang tekanan. Antara tekanan yang datang daripada makhluk tu sendiri, manusia tu sendiri. Tak? Kita ni janganlah tunjuk alim sangat sama orang lain, semua buat kita dia jadi penyakit macam itu. Sebab tu dikatakan dalam Quran, difirmankan oleh Allah, la yadurukum man dalla idza tadaitum. Tidak dimudaratkan, tidak disesatkan oleh engkau ni oleh orang-orang yang sesat. Sebab ada sesat atas kekafiran ataupun sesat di atas kejahilan dia. Dia mengambil perkara yang haram sebagai satu cara hidup. Tapi orang yang betul-betul ni, yang sedikit ni, tidak akan tertipu dengan cara mereka. Cuma dia pelik pada orang, dia akan jadi pelik pada orang. Ya tak? Cara makan dia berbeza, cara berbelanja dia berbeza, cara bercakap dia berbeza. Saya pernah masa bercakap dengan kawan lama tak jumpa, insya-Allah lah, insya-Allah. Cukup marah dia sebut insya-Allah. Kau ni sikit-sikit insya-Allah, sikit-sikit insya-Allah. Penyakit betul lagi.